Assalamualaikum. Untuk minggu ke-12 ini, kita nak belajar tentang mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Okey. Unit 8, rekreasi selamat. Okey. Sebelum tu, kita nak tahu dulu apa dia idea utama dan idea sampingan. Okey. Okey, idea utama ialah maklumat yang paling penting atau maklumat utama yang ingin disampaikan dalam ayat maupun petikan. Okey, kalau dalam ayat tu ada banyak ayat, dalam petikan tu ada banyak ayat, apa maklumat yang paling penting, itulah dia idea utama. Okey. Yang kedua, ditulis sebagai ayat yang pertama dalam petikan atau perenggan. Yang tadilah saya cakap tadi. Okey. Ketiga, satu perenggan, satu idea utama. Dia tak boleh banyak-banyak idea utama dan satu perenggan. Okey, dan yang keempat, ayat itu boleh diolah. Tetapi pastikan maksud tidak lari daripada apa yang ingin disampaikan. Maksud dia boleh diolah ni, contoh dalam perenggan tu ayat dia panjang sangat. Tapi awak faham, awak boleh pendekkan apa maklumat yang penting yang dia nak sampaikan pun boleh. Tapi jangan sampai lain maksud dia. Tak boleh lari daripada maksud yang ingin sampaikan. Itu dia idea utama. Okey, maklumat yang paling penting. Okey, dia selalunya kalau dalam perenggan tu ayat yang pertama tu ialah merupakan idea utama. Okey, apa pula idea sampingan? Okey, ini dia. Okey, idea sampingan ni. Okey, yang pertama, idea sampingan, idea yang menghuraikan idea utama. Okey, yang menghuraikan lagi. Maksudnya idea sampingan ni dia ayat macam panjang sikitlah sebab nak huraikan idea utama. Okey. Dia biasanya terletak selepas idea utama. Lepas idea utama, ayat kedua tu mesti dia idea sampingan. Okey, selalu dia banyak. Okey. Dan ketiga, idea sampingan bukan sahaja menghuraikan idea utama. Dia bukan sahaja huraikan, tetapi memberi contoh, kesan atau akibat bagi menyokong idea utama yang disampaikan. Okey, idea sampingan ni contoh, kesan ataupun akibat daripada maklumat yang penting yang nak sampaikan. Okey, maklumat utama. Okey, berbalik kepada buku kita tadi. Okey, awak boleh buka muka surat 48 dan 49. Okey, kita nak kenal pasti mana dia idea utama dan mana dia idea sampingan dalam keseluruhan petikan ni. Okey. Petikan ni panjang sikit. Okey. Ada berapa perenggan dalam petikan ni? 1, 2, 3, ada 4 perenggan. Okey, kita tengok satu perenggan. Mana dia idea utama, mana dia idea sampingan. Okey, kita baca sama-sama untuk perenggan yang pertama saja dahulu. Okey, tajuk dia memanjat tembok tiruan. Okey. Perenggan pertama. Aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Okey. Peringkat itu ialah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Okey, daripada sini sampai sini merupakan perenggan pertama. Sekarang ni kita nak cari mana dia idea utama, mana dia idea sampingan untuk perenggan yang pertama. Okey, kita tengok jawapan yang diberi. Okey, perenggan pertama. Idea utama dia, terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Mana dia? Okey, terdapat berapa peringkat tembok tiruan. Okey, kenapa pula dah pergi ayat yang kedua? Tadi Ustazah katakan mesti ayat pertama. Okey, sebenarnya yang ini dia nak menerangkan tajuk dia lah. Okey, aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti sukan lasak. Dia nak bagi tahu je lah. Okey, jadi ni bukan menjadi idea utama dia. Okey. Yang menjadi idea utama dia yang ayat yang kedua ni. Okey, jangan keliru. Tadi Ustazah kata idea utama mesti yang pertama, tapi yang ini dia nak terangkan dulu, dia nak bagi pendahuluan tentang memanjat tembok tiruan ni.
Okay, jadi ni bukan idea utama dia. Okay, yang ni idea utama dia. Okay. Okay, jadi idea utama tu maklumat yang ingin disampaikan tentang tembok tiruan ni lah. Okay, jadi dia terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Ni idea utama dia. Okay, satu ayat sahaja. Jadi yang lebih ni merupakan apa? Merupakan idea sampingan yang menghuraikan idea utama yang di kat atas ni. Apa dia idea sampingan dia? Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Ni dia nak huraikan tentang peringkat tembok tiruan ni. Okay, tengok idea sampingan dia. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukan. Okay. Dah settle perenggan yang pertama. Okay. Okay, perenggan yang kedua kita nak tengok. Okay, baca sama-sama. Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Satu ayat. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapur tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Ini untuk perenggan kedua. Okay, mana idea utama ataupun mana maklumat yang penting yang sampaikan kepada kita? Okay, mestilah tentang peralatan keselamatan. Yang ni. Okay, jadi dia ayat yang pertama. Yang ni merupakan idea utama. Awak boleh tulis sampai habis ayat yang lengkap ataupun awak nak olah. Okay. Ataupun awak nak tulis ringkas saja boleh. Asalkan difaham peralatan keselamatan yang perlu dipakai oleh pemanjat pun tak ada masalah. Okay. Itu dia idea utama. Tengok. Betul tak? Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Itu saja. Okay, jadi yang warna merah ni, ayat selepas dia ni merupakan idea. Okey, betul. Idea sampingan. Idea sampingan ni selalunya banyak. Okey, banyak. Contohnya kalau dalam setiap perenggan ni, satu perenggan ni ada 5 ayat. Ayat yang pertama tu merupakan idea utama. Lagi 4 ayat merupakan idea sampingan. Okay, jadi apa idea sampingan dia? Apa peralatan dia nak menghuraikan? Ataupun contoh, apa contoh peralatan keselamatan? Okay, jadi ini merupakan idea sampingan. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan. Ada lain ni lah. Ni semua idea sampingan. Nak tulis daripada sini sampai sini pun boleh. Ataupun awak nak tulis ringkas. Apa dia alat dia? Tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali pun boleh. Okay, cuba tengok. Peralatan keselamatan yang diperlukan ialah, okey, senaraikan yang tadilah. Okey, senaraikan. Okey, tengok pula perenggan yang ketiga. Dekat sini, idea utama ni dia suruh awak tulis sendiri. Apa dia? Tapi dia bagi idea sampingan. Idea sampingan ni banyak lah. Tengok 1, 2, 3. Okey, idea utama yang satu sahaja. Okey, jadi kita nak baca dulu idea perenggan yang ketiga dia. Okey, selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Okey, pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Di samping itu, aktiviti regangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Awak rasa panjang kan dalam satu perenggan kan? Okey. Kita boleh huraikan ataupun kita boleh bagi maklumat yang penting sahaja. Okey, tadi dia dah bagi kita idea sampingan. Cari idea sampingan ni dalam perenggan tadi. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Mana dia? Okey, mana dia? Ni dia. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. 1. Yang kedua, aktiviti regangan perlu dilakukan. Mana dia? Ini 1 tadi. Aktiviti regangan perlu dilakukan. Ini 2.
Tak perlu tulis dia sampai itu pun tak apa. Okey, tak perlu tulis penilaian wacana. Okey, kita nak meringkaskan. Kita nak ringkaskan lagi. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Dia suruh buat sendiri. Okey, tadi nombor 2 kan? Aktiviti dagangan perlu dilakukan. Okey. Jadi, yang ketiga, mestilah ayat yang last ni. Boleh tulis semua ataupun nak ringkaskan lagi. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Okey, awak nak ringkaskan perlu mengikut arahan jurulatih. Okey, sampai sini pun tak apa. Itu dia punya idea sampingan. Jadi, apa idea utama dia? Okey. Ni daripada sini sampai tadi awak dah buat idea sampingan. Jadi idea utama dia yang pertama ni. Ayat yang pertama sampai sini. Selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Awak rasa ayat ni macam panjang sangat. Awak nak olah, tak ada masalah. Asalkan jangan lari apa maksud dia. Okey. Nak penilaian wacana tak payah tulis pun tak ada masalah. Awak boleh buat pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan. Sampai sini pun tak ada masalah. Okey, boleh? Faham tak setakat ni? Okey, saya ulang balik. Idea utama ni maklumat yang paling penting dia nak sampaikan. Contohnya dalam perenggan tu banyak ayat, awak tengok ayat yang pertama. Okey? Dan idea utama, idea sampingan ni yang menghuraikan idea utama. Selalu ni terletak selepas idea utama. Ini idea utama, yang lain ni sampai yang bawah ni semua idea sampingan dia. Okey, boleh? Kalau dah faham, okey, kita buka buku aktiviti kita, muka surat. Okey, 54 dan 55. Okey. Awak tengok perenggan dia panjang kan? Okey. Jadi kita nak daripada yang panjang-panjang ni kita nak ringkaskan dia. Okey. Nak tengok kita faham ke tidak apa maklumat utama yang sampaikan dan apa huraian-huraian kepada idea utama. Okey, mula-mula kita baca teks, kemudian tulis idea utama dan idea sampingan tentang pemanah selamat. Okey, tengok ada berapa perenggan dekat sini? 1, 2, 3. Ada 3 perenggan, maksudnya ada 3 idea utama. Okey. Dan idea sampingannya banyak lah. Okay, kita tengok satu persatu. Perenggan yang pertama. Okay. Murid-murid, sila berikan perhatian. Sukan memanah ini banyak kebaikannya. Antaranya, meningkatkan hubungan mata dan tangan. Kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Ini dia perenggan yang pertama. Tapi murid-murid sila berikan perhatian ni bukan ayat untuk perenggan pertama lah. Okay. Dia nak beritahu awak je. Okay, dia nak macam. Okay. Okay, jadi perenggan pertama bermula daripada sini. Sampai sini. Okay, jadi mana dia idea utama dia? Sudah kata tadi, idea utama selalunya ayat yang pertama ataupun maklumat yang paling penting nak sampaikan. Okay, jadi apa dia? Sukan memanah ini banyak kebaikannya. Ambil ayat yang pertama ni. Okey. Tulis dekat sini. Okey. Ataupun awak nak buat sukan memanah banyak kebaikannya. Pun tak ada masalah. Kita nak pendekkan lagi. Okey. Okey, untuk idea sampingan tadi apa? Maklumat yang menghuraikan ataupun yang memberi contoh kesan akibat daripada idea utama yang kita tulis tadi. Inilah dia. Selepas idea utama, mesti idea sampingan. Sebab dia nak menghuraikan. Antaranya, meningkatkan hubungan mata dan tangan. Kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Ada berapa idea sampingan? Ada berapa ayat dekat sini? Okey, 1, 2. Tapi awak nampak tak dia punya ruangan jawapan dia kan pendek. Okey, sedikit. Awak boleh buat satu pun tak ada masalah di sampingan dia. Okey, ataupun awak nak olahkan, nak bagi ringkas, nak tulis semua tapi ringkas, tak ada masalah. Okey, antaranya tak ada tulis pun tak apa. Okey, apa yang pertama idea sampingan dia? Okey, meningkatkan hubungan mata dan tangan. Boleh tulis kat sini. Okey, nombor 1, meningkatkan
Tulis semualah. Okey. Hubungan mata dan tangan. Kalau ada ruang lagi, awak nak buat yang kedua, kekuatan otot dan jari pun boleh, ataupun awak nak buat satu ni pun tak ada masalah lah. Okey, sebab ruangan dia sikit je. Tapi jadi 2 idea sampingan. 1 idea utama, 2 idea sampingan. Okey. Nak tulis satu pun boleh. Okey. Boleh faham tak? Kita tengok pula yang kedua. Okey. Baca sama-sama. Untuk bermainnya, keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Pemanah tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada orang lain. Pemanah juga tidak boleh melakukan panahan ke udara tanpa pengawasan jurulatih. Perbuatan melintas di hadapan atau di belakang papan sasaran sangat berbahaya. Okey, ni peringatan kedua. Ada berapa ayat dekat sini? Okey, 1 ayat. Okey. 2 ayat. 3 dan 4. Okey, jadi mana idea utama dia? Idea utama terletak di awal lah. Okey, ayat yang pertama. Untuk bermainnya keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Ini dia merupakan idea utama. Tulis dekat sini. Okey. Kalau awak nak olah pun, okey, awak nak olah, okey, sukan memanah ataupun keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Awak pada ni, keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Sampai sini saja. Okey, 1 ayat saja. Ni merupakan idea utama. Jadi, mana dia idea sampingan dia? Idea sampingan yang selebih ni. Yang banyak ni. 1, 2, 3. 3 ayat lagi merupakan idea sampingan dia. Okey, nak menghuraikan tentang keselamatan pemanah ni. Apa dia keselamatan ni? Pertama, pemanah tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pemanah juga tidak boleh melakukan panahan ke udara. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, perbuatan melintas di hadapan atau di belakang papan sasaran sangat berbahaya. Itu yang ketiga. Tapi ruangan dia sedikit saja kan. Awak buat satu sahaja idea sampingan. Mana idea sampingan yang pertama? Ini tadi kan. Ni, tulis kat sini. Okey. Boleh? Okey, untuk yang ketiga ni, peringatan yang ketiga, Suzana awak baca sendiri dan buat sendiri. Okey, ingat mana idea utama dia ataupun maklumat pertama dia, maklumat yang penting, dan selepas tu mesti idea sampingan dia. Buat satu pun tak ada masalah. Baca sendiri ni. Ada berapa ayat ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat, mesti ada satu idea utama. Yang 3 lagi lain tu mesti dia idea sampingan. Tapi buat satu idea sampingan pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya, muka surat 55, sama juga. Okey, berikan idea utama dan idea sampingan. Okey, baca dulu tentang meredah hutan ni, apa dia idea utama dia dan apa dia idea sampingan. Buat satu pun tak ada masalah. Kalau ayat tu panjang awak nak olah, tak ada masalah. Okey, cuma maksud ni mesti sama. Okey. Okey, boleh faham? Okey, terima kasih.